صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah. Untuk tidak membuang masa dengan segala waktunya, saya mempersilakan Ustazah untuk membuka majlis ilmu kita pada malam ini dan seterusnya meneruskan pengajian kita. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih. Ucapkan kepada pengurusi majlis kita, Puan Nasraha. Bagi memulakan majlis kita, mari sama-sama kita merafakkan doa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara Puan Pengurusi Majlis, Puan Masraha. Seterusnya kepada pengurusi Gema Nur Iman, Kekanda Rosniyati. Seterusnya kepada AJK Gema Nur Iman dan seluruh para hadirat yang dikasihi sekalian. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT dan mendapat rahmat dan kasih sayangnya. Pertamanya, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah kerana kita ni masih dihidupkan sehingga ke bulan Sya'ban. Tak lama lagi kita akan, mudah-mudahan Allah akan sampaikan kita kepada bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Minta kita ini diberkati dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita mohon pada Allah Ta'ala supaya menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ni akan sampai ke bulan Ramadan walaupun sehari, ya, insya-Allah Ta'ala. Jadi pada hari yang berbahagia ni, insya-Allah kita akan sama-sama mengulang kaji pelajaran kita yang sambungan daripada minggu lepas. InsyaAllah salah satu daripada ilmu yang wajib kita ketahui iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan khususiat bagi seorang anak Adam daripada keturunan Siti Hawa. Jadi tak lain tak bukan perbincangan kita ialah berkaitan dengan darah. Pada minggu lepas kita dah bincang sedikit sebanyak. Jadi kita tak habis minggu lepas, insya-Allah kita akan sambung balik. Jadi sebagai ulang kaji, kita akan sebut sedikitlah pelajaran kita yang telah kita sama-sama sebut, sedikit je basic yang sepatutnya, yang sewajibnya kita tahu. Yang pertamanya wajib kita ketahui, wajib kita tanamkan dalam diri kita bahawa ilmu yang kita sedang tuntut ini adalah satu ilmu yang wajib. Wajib pada apa? Wajib pada syarak. Wajib pada syarak ini maknanya buat dapat pahala, tahu dapat pahala, maka bila tak buat atau bila tak tahu, maka Allah Ta'ala akan timpakan kita dengan balasan dosa. Bila dosa ni tak lain tak bukanlah, tak adalah tempat yang boleh membersihkan kita daripada dosa ni sekiranya Allah Ta'ala tak ampun, melainkan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyahzubillah. Jadi pelajaran kita walaupun nampak simple, tapi sebenarnya untuk melepaskan bebanan dosa atas pundak kita masing-masing. Khususnya untuk perempuan, tapi tidak dinafikan juga sebenarnya perkara ini, kita ini mesti diajar oleh ketua kita. Iaitu kalau kita ni sudah bersuami, maka yang sewajarnya mengajar kita tentang ilmu ini ialah para suami. Ya, bila kita telah berumah tangga. Kalau kita ni belum berumah tangga,
maka yang sewajarnya mengajar kita ialah bapa kita. Jadi tanggungjawab seorang lelaki ni memang besar lah. Sebab itulah orang lelaki ni dia maknanya dia bertanggungjawab. Kullukum ra'in. Setiap pengembala tu dia akan dipertanggungjawabkan di atas gembalaan dia, rakyat dia. Jadi kalau orang lelaki ni rakyat dia ramai. Rakyat dia, isteri dia, anak perempuan dia, saudara perempuan dia, bahkan ibu dia. Sekiranya dia ni tidak melaksanakan tanggungjawabnya, maka perempuan-perempuan ni tadi akan menuntut balas ataupun menuntut hak-hak mereka di mana? Di pada mahsyar nanti. Sebab itulah diceritakan oleh baginda Nabi SAW, seorang lelaki membawa bergunung-gunung kebaikan yang dapat dilihat di mizannya. Sebab kita faham pahala kita, dosa kita nanti Allah Ta'ala akan beri rupa bentuk. Kan? Seperti mana yang kita faham, kita tahu. Kalau contohnya pahala seorang yang pergi menziarahi orang mati. Dia pergi ziarah orang mati, dia pergi memandikan, dia pergi menyembahyangkan, kemudian dia pergi mengiringinya ke kubur. Bukankah Rasulullah kata dia akan dapat beberapa qirat? Qirat tu macam mana? Qirat itu ialah satu qirat sebesar gunung Uhud. Jadi begitulah pahala-pahala yang akan kita nampak nanti di mizan tu nanti, di atas timbangan tu nanti macam gitu. Jadi Rasulullah kata seorang lelaki dia membawa timbunan pahala-pahala. Tetapi apabila didatangkan rakyat dia, orang-orang yang sepatutnya dia bertanggungjawabkan, maka semua orang ni tadi telah menuntut apa-apa yang telah tidak dilaksanakan oleh ayah dia, suami dia, abang dia atau adik lelaki dia. Jadi sebab itu besar tanggungjawab orang lelaki ni. Nampak kat dunia dia okey je kan. Dia tak payah boya sangat kalau nak keluar rumah. Kita ni seluruh badan kena tutup. Kan? Jadi banyak kita ni pantang larang. Tapi sebenarnya tanggungjawab mereka di akhirat nanti sangat besar. Jadi tak apalah. Jadi kita belajar juga tentang haid ni, tentang nifas, tentang istihadah ni sendiri. Tak apa, insya-Allah. Jadi kita buat revision sikit. Revision tentang apa? Tentang haid ni, iaitu haid ialah apa? Haid ialah darah yang keluar daripada faraj perempuan yang sihat dalam tempoh yang tertentu. Dia keluar daripada haid perempuan yang sihat dan umurnya mesti tidak kurang daripada 9 tahun takribah dan keluarnya tu dalam tempoh yang tertentu. Bukanlah sepanjang-panjang tu keluar darah, dinamakan haid. Sebab darah bagi perempuan ni ada beberapa jenis, iaitu darah haid, darah nifas dan juga darah istihadah ataupun darah fasad. Itu jenis-jenis darah yang keluar daripada faraj kita orang perempuan. Iaitu yang dikatakan darah tabi'i. Darah tu darah semula jadi, bukan sebab sakit. Itu darah haid. Ya. Adapun darah nifas pula ialah darah yang keluar selepas kosong rahim. Seorang wanita kosong rahim daripada apa? Daripada janin, daripada anak kan. Jadi kalau seorang wanita tu lepas dia mengandung 9 bulan 10 hari, maka keluar anak dia. Maka dia give birth lah ya. Dia beranak tu. Maka darah yang keluar selepas itu. Maknanya dah tak ada dah anak dia. Kalau anak kembar, anak pertama, anak kedua, anak ketiga keluar habis dah. Ke semua-semua. Tiga orang anak dia. Contoh kalau beranak kembar. Lepas tu lah baru dikira darah nifas. Itu bagi mazhab kita Imam Syafi'i. Saya tidak berhajat pun untuk membawa pandangan-pandangan imam lain sebab kita bermazhab Syafi'i. Kita kena yalah, mungkin dalam bab-bab tertentu kita boleh pegang pada mazhab-mazhab lain. Tapi selagi boleh, kita ni ikutlah mazhab kita. Mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita tauhid, mazhab kita ialah Abu Hasan Al-Ash'ari.
ataupun Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi kalau fiqh ni kita bermazhab Syafi'i. Kalau tasawuf pula kita bermazhab Imam Al-Ghazali ataupun Junaid Al-Baghdadi. Itulah di mazhab kita. Bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, iaitulah yang berfahaman akidah dia Asy'ariyah, kemudian bertasawuf dengan Imam Al-Ghazali dan juga berfiqh dengan fiqh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Itulah takrifan kita ahli sunnah wal jamaah untuk Nusantara, untuk kawasan kita ni. Jadi begitu bagi Imam Syafi'i. Kalau yang darah nifas tu maknanya kalau anak tu kembar, maka seluruh anak dia tu keluar, barulah dikira nifas. Jadi contoh katalah selepas keluar anak yang pertama berselang, contoh je ni, sebab dalam kitab ditulis lagi orang kata lagi macam tak menasabah sampai 6 bulan selepas tu, dia masih dikira sebagai anak kembar. Tak, kalau lebih pada 6 bulan dia tak kira anak kembar. Itu tak menasabah kalau mengikut perubatan. Tapi disebut dia dalam ilmu ni, dia memang kadang-kadang tak nampak tak logik, tapi dia kira kita belajar je sebab ada tulis dalam kitab. Jadi misal kata kalau sejam selepas tu baru keluar pula anak seorang lagi. Misal kata kita ni bersalin pada waktu subuh. Elok je takbir azan subuh tu keluar seorang. Lepas tu suci bersih, keluar cuma lahir anak kita tu dengan keadaan basah, maka tak ada lagi waktu tu doktor kata ada lagi seorang lagi dalam perut ni, maka pada waktu itu kita ni tadi kenalah mandi wiladah, kenalah semayang subuh tu. Sebab apa? Sebab kita belum dikatakan sebagai orang yang bernifas. Sebab apa? Nifas tu takrifan dia kosong rahim daripada janin. Jadi rahim kita masih ada janin lagi, ada seorang lagi baby. Jadi bila dah keluar tu habis, barulah darah yang keluar itu dipanggil darah nifas. Adapun darah wiladah tadi ialah darah yang keluar bersekali dengan baby itu tadi. Ya, itu kita kena faham. Baik. Jadi okey. Jadi warna-warna haid tu kita bincang dah pada minggu lepas, iaitulah warna dia hitam, merah, coklat, ataupun kita panggil keperangan, kemudian kuning dan juga keruh. 5 jenis darah orang perempuan, darah haid, 5 jenis darah itu. Jadi kita kena perhati ni. Perhati, ajar ke anak kita, ajar ke cucu kita. Kalau anak cucu kita ni umur 8 tahun lebih, 8 tahun setengah, sihat tubuh badannya, cerdik akal fikirannya, maka kita kena berhati-hati. Berhati-hati macam mana? Takut dia ni datang haid cepat. Sebab itulah kita sebagai orang yang dipertanggungjawab, sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah SWT, kita sebagai ibu, maka kita mesti mempersiapkan anak-anak kita ni dengan ilmu supaya nanti dia tidak rasa berat untuk taklif ataupun untuk dia menerima bebanan hukum syarak atas diri dia. Sebab bila dia haid saja pada umur 9 tahun misal kata, sebab umur yang paling awal untuk dia datangi haid ialah umur 9 tahun takribah. Maknanya 15 hari lagi sebelum dia sampai umur 9 tahun, 9 tahun itu ialah 9 tahun Hijriyah, maka dia ni dah dikira matang. Matang ataupun sudah layak sekiranya kalau keluar darah tu sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam pula, maka dia ni dah dikira orang yang mukallaf. Makna mukallaf ialah orang yang dibebani dengan hukum-hukum syarak. Maka pada waktu itu walaupun umur dia 9 tahun, umur 9 tahun kita boleh bayang anak kita umur 9 tahun, cucu kita umur 9 tahun. Bangun tengah hari ya, kalau cuti sekolah tak. Masih berlari, tak pakai baju, contoh. Tapi selalunya kalau budak-budak yang nak haid umur 9 tahun ni, dia dah macam dia punya tubuh badan dia tu dah nampak macam nak pergi ke arah dewasa dah. Kita faham kan, kita tengok anak cucu kita yang perempuan. Jadi kita kena ada ilmu. Jangan sampai anak kita tu dah keluar haid, cucu kita tu dah keluar darah, kita tahu penyakit ni.
Padahalnya sebenarnya dia dah masuk umur 9 tahun. Pada waktu tu wajib atas dia menutup auratnya, solatnya, puasanya, bergaul bebasnya kena jaga dan segala hukum hakam. Segala hukum hakam. Jadi kalau mak tak ajar tu dan mak sendiri tidak, bukan setakat mengajar, mak dia tidak praktik hukum hakam dalam kehidupan dia, maka macam manalah anak kita hak kecil tu nak hidup dengan keadaan bersyariat. Jadi sebenarnya kita lah sebagai ibu bapa ni mencorakkan anak kita, sebab Rasulullah kata anak-anak ni dia seperti kain putih. Ibu bapanya lah yang mencorakkannya, nak jadi Yahudi ke, nak jadi Majusi ke, nak jadi Nasrani ke, atas kita. Sebab itu kita ni yalah bersungguh-sungguhlah pegang amanah tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan kita, ampunkan kita atas segala kesilapan kita yang dulu-dulu. Kita taubat pada Allah SWT dan perbaiki keadaan. Itu tentang umur ya. Jadi pada hari ini insya-Allah tak apalah kan kita masuklah mana yang saya terlupa nak cover. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung perkataan pengarang kitab kita, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Dia kata bila dikatakan sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, berarti sekurang-kurang masa suci antara 2 haid 15 hari 15 malam juga jika datang tiap-tiap bulan, dan tiada had bagi masa suci itu. Boleh jadi sebulan, boleh jadi setahun, dan mungkin ada perempuan yang tiada haid langsung. Sekurang-kurang masa nifas itu ialah satu lahzah, satu saat, sekalipun darah yang keluar itu sedikit, dan sebanyak-banyaknya selama 60 hari 60 malam, dan kebiasaannya ghalibnya 40 malam. Sekurang-kurang masa orang mengandung punting ialah 6 bulan 2 saat, yakni masa yang singkat, iaitu masa bila? Masa dikira daripada jima' lepas akad nikah dan masa mengeluarkan anak. Dikira. Para ulama' dulu dikira betul-betul. Maknanya bila jima' tu, bila akad nikah tu, kalau terus berlaku jima' sehinggalah mengeluarkan anak tu, dia mesti ada apa? Mesti ada sekurang-kurangnya, dia kata apa? 6 bulan 2 saat. 6 bulan sampai saat pun kira juga, Masya Allah. Dia kata, dan sehabis lama orang mengandung 4 tahun. Manakala yang biasanya 9 bulan. Dia tulis 9 bulan, tapi kita 9 bulan 10 hari. Wallahu a'lam. Okey, baik. Tadi kita baca itu yang ditulis oleh pengarang kitab kita. Jadi, kita reverse sikit pasal sekurang-kurang masa haid itu ialah sehari semalam. Ya, kita cerita sekarang ni insya-Allah kita nak, orang kata nak mantapkan ataupun kita nak betul-betul faham apa yang dikatakan sekurang-kurang masa haid itu ialah sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam, dan ghalibnya biasanya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Baik. Kita pergi yang paling senang sekali. Ghalib dulu. Ghalib ni kebiasaan. Kebiasaan ni maknanya normally. Cakap orang putih. Normally maknanya biasanya orang-orang ni 6 hari di seminggu. Biasa. Itu kebiasaan. Jarang orang dapat 15 hari. Jarang. Biasa-biasa katalah 50 orang kita check. 50 orang kita buat soal siasat. 40 orang tu dia kata 6 hari. 7 hari. Jadi sebab itu dia Imam Syafi'i dia buat 6 ke 7 hari. Itu kebiasaan. Okey, itu kebiasaan. Okey. Baik, sekarang ni kita tengok macam mana nak dikatakan sekurang-kurang masa haid itulah sehari semalam. Baik. Okey, jadi kita ni sekarang ni kebanyakan kita dalam pertemuan kita ni, orang yang ada bersama kita dalam Google Meet ni adalah orang yang telah beradah. Beradat maknanya dia adalah perempuan yang sudah ada adat haid. Dia memang dah haid sejak dia umur minimal haid dia 9 tahun. Ada orang 11 kan, ada orang 15. Jadi dia dah ada adat dia.
Jadi kita ni tak heran sangat. Cuma kita nak tahu apa maksud sekurang-kurang haid tu. Ada macam mana nak kata yang dikatakan haid tu sekurang-kurangnya ialah 1 hari 1 malam. Banyak berlaku kesilapan bila kita kata sekurang-kurang 1 hari 1 malam tu. Kita nampak kita kena subuh ni sampai subuh esok itu dikira 1 hari 1 malam. Kita ingat sama ada kita ni kita tubik darah sah sekali keluar kan. Jadi tak kira lah darah kita ni ada ke tak ada. Jadi bertemu 1 hari 1 malam tu kita sangka sampai subuh esok. Subuh pagi ni tadi subuh tadi, pagi esok cukuplah 1 hari 1 malam. Kita kata gitu. Kita sangka itulah yang dikatakan sekurang-kurang masa haid. Sebenarnya kiraan 1 hari 1 malam ni yang paling tepat ialah ikut jam. 24 jam. 24 jam. 1 hari 1 malam itu ialah bahasa percakapan. Kalau kita nak cerita pasal haid yang sebenar-benar, mesti kita kira ikut jam. Ikut jam. Macam mana kita nak tahu yang darah kita tu boleh dipanggil haid? Ialah apabila dia ni dah masuk, dah cukup sekurang-kurang haid. Dia sekurang-kurang haid itu ialah mesti dia 24 jam atau lebih. Mesti dia 24 jam atau lebih. Contohnya. Dan selama mana 24 jam itu kita nak dapat? Selama 15 hari 15 malam. Orang lagi tak faham agaknya. Waalaikumsalam. Sekejap. Okey, baik. Okey, saya bagi contoh macam ni. Katalah kita ni sekarang ni pukul 9. Sekarang ni pukul 9.30. Kita baru nak sembahyang isyak. Kita tengok ada darah. Kemudian kita pun tak sembahyang lah. Tak sembahyang. Kemudian, katalah tengah malam kita terjaga. Keluar tu warna merah ke warna hitam tak kisah, asalkan warna darah. Dan waktu kita tu, adalah waktu yang kita dalam iddah haid. Maknanya waktu tu adalah telah berlalu sekurang-kurang 15 hari 15 malam suci. Kita dah suci daripada haid yang terakhir itu sampai ke keluar darah pula tu mesti ada sekurang-kurangnya 15 hari. Maka bila keluar darah tu kita pun tengok. Kalau kita jenis yang tidak beradat mana tak pernah ada haid tu, kita tak tahu. Kalau kita dah pernah ada haid, kita tahu dah, oh biasanya darah aku ni dia keluar ni sekarang 2 jam ataupun sehari semalam dia tak akan ada. Sehari pula baru dia ada. Tapi kalau orang tak tahu, dia kena tengoklah tu. Katalah kena pukul 9.30 malam ni. Tiba-tiba dia bangun pukul 5. Dia pada pukul 5 pagi tu dia tengok tak ada. Dia cek kemaluan dia tengok pada panty tak ada, kemudian dia masukkan cotton bud misal kata, masuk ke dalam kemaluan dia dan dia colek, senang bahasa kita kan, dia colek tengok tidak ada kesan warna darah, tak ada hitam, tak ada merah, tak ada kuning, tak ada brown, tak ada warna keruh, maka sebenarnya dia suci. Jadi macam mana? Pada waktu itu wajiblah dia sembahyang sebab baru pukul 5. Wajib dia sembahyang apa? Wajib dia sembahyang isyak walaupun tadi dia ada darah. Katalah pukul 9.30 tadi dia ada darah, pukul 10.30 pun ada darah, 11.30 pun ada darah, 12.30 pun ada darah. Lepas dia tidur, pukul 5 dia tengok clear. Maka tadi dia berapa jam? 3 jam dia ada darah. Lepas tu dia clear. Maka kena sembahyang dah isyak. Kena sembahyang isyak. Sebab apa? Sebab isyak masih ada. Bukan mak big. Dia tadi saya tak masuk. Kena tak sembahyang isyak? Ya, dia kena sembahyang isyak sebab isyak masih ada. Okey. Lepas tu kena mandi tak? Dekat sinilah yang kadang-kadang kita confuse. Kena mandi ke tidak? Jadi,
Jawapan dia tak perlu mandi. Kenapa tak perlu mandi? Sebab darah tadi baru 3 jam keluar. Maka darah yang dikatakan haid ialah mesti 24 jam sekurang-kurangnya. Mesti dia 24 jam sekurang-kurangnya ataupun lebih. Dia tak boleh kurang daripada 24 jam. Jadi baru 3 jam tadi. Maka darah ni tadi belum dianggap haid. Maka dia wajib solat. Sebab apa? Sebab tidak ada halangan untuk dia solat. Apakah yang menegah kita daripada solat? Yang menegah kita daripada solat ialah adanya darah. Jadi sekarang ni kita ada darah tak? Tak ada darah. Maka kita wajib solat. Okey, soalannya pula, dah wajib solat kena mandi tak? Tak kena mandi. Sebab apa tak kena mandi? Sebab darah tu baru 3 jam. Maka kita pun semayang isyak, kemudian subuh pun kita semayang, pukul 6 suku. Semayang. Kemudian tiba-tiba Zuhur, kita pergi pejabat, kita pergi sekolah. Rasa nak buang air kecil, tengok-tengok ada. Tengok-tengok ada. Ingat nak ambil wuduk lah ni. Tengok-tengok ada. Bila ada, maka katalah kita puasa. Puasa kita jadi batal. Puasa batal. Boleh semayang tak? Tak boleh juga. Okey, kita tengok tadi. Katalah kita nak semayang lah sebab kita bersih tadi kan. Pukul 1:30. Pukul 1:30, pukul 1:30, 2:30. Kita balik ke pejabat pukul 6. Kita tengok ada lagi. Tapi bila mandi, nak sembahyang maghrib, nak mandi hari dah malam, pukul 7, tengok tak ada pula. Tengok tak ada pula. Jadi darah tadi ada berapa jam? Pukul 1:30 tengok ada kan. 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30. Misal kata 5 jam. Maka kita dah suci. Suci dia memang tak ada kesan kuning, tak ada brown, tak ada keruh, tak ada, memang dia colourless. Mana kita masuk kapas, keluar putih bersih macam kapas tu jugalah. Tak ada kuning sikit pun. Apatah lagi merah, apatah lagi hitam. Mana suci. Maka kena tak solat maghrib? Kena solat maghrib. Sebab apa? Sebab tidak ada mani', tidak ada tegahan, tidak ada perkara yang menghalang diri kita daripada solat. Okey? Persoalannya, perlukah kita mandi? Jadi kita kira tadi, semalam, maknanya awal pagi tadi, kita dah 3 jam. Yang ini 5 jam. 3 tambah 5, jadi 8. Okey, 8 ni dah cukup tak 24 jam? Belum cukup. Maka bila belum cukup, maka sembahyanglah tanpa mandi. Begitulah kita nak kira. Lepas tu dia on, dia off, dia on, dia off. Kita kena kira dia punya jam-jam tu. Selama mana sehingga kita dapat 24 hours, 24 jam. Kadang-kadang dia ambil masa sampai 5 hari. Maka kita sembahyang on and off, on and off, on and off. Macam gitu. Okey. Selama mana? Maksimanya ialah selama 15 hari, 15 malam. Kadang-kadang 5 hari kita dapat 24 jam. Kadang-kadang 2 hari je dapat 24 jam tu. Faham tak? Maknanya 2 hari dapat 24 jam. Maknanya hari pertama tu 12 jam. Lepas tu kering. Hari kedua berapa jam? 12 tambah nak jadi 24. 12 lagi ya? 12 jam lagi. Maka 2 hari dia dapat 24 jam tu. Maka kalau ada on and off lagi darah, maka bila dia nak sembahyang, wajib dia mandi. Setakat ni, hak tu boleh faham ke tak? Sebab saya petang sangat dah. Ada seorang sahabat saya call, tanya pasal sehari semalam ni lah. Sehari semalam ni. Jadi, maknanya walaupun dah belajar, tapi bila saya terangkan kena kira every hours tu, dia rasa macam tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Sama juga pasal haid, pasal istikhadah, maknanya hari yang ke-16 dikira istikhadah. Tak pernah dengar ni. Jadi sekarang ni kita kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi sebab dia sangat efek kepada kita punya ibadah. Jadi bermakna kita ni kadang solat dalam keadaan kita ni masih haid ataupun kita ni sepatutnya kita ni dah suci.
Sebenarnya kita ni istihadah sebab kita tak tahu nak mengira ni, maka kita anggap kita ni dalam keadaan kita haid, maka kita tak semayang. Sebenarnya kita ni didatangi oleh darah yang tu adalah darah yang bercampur. Nak pula orang yang dia datang darah daripada 1 sampai 20. Katalah daripada hari pertama sampai 20 hari dia datang darah. Maka kalau keadaan begitu, bukanlah darah haid dia 1 sampai 15. Hari yang ke-16, 17, 18, 19, 20 tu dia panggil istihadah. Bukan gitu. Bila dia dah sampai 15 hari, 15 malam, kemudian dia drag sampai 16 hari, maka baru bahawa dia kena tahu yang dia sebenarnya darah yang keluar dalam tempoh itu bercampurlah haid dan juga istihadah. Maka waktu itulah kita kena tahu akan warna darah, kepekatan darah, dan juga bau darah. Supaya ustazah, bukan saya lah, saya tak mahir. Maknanya orang yang kita nak rujuk, dia boleh tentukan yang ini darah haid, yang ini istihadah. Yang hitam tidak berbau, yang merah tapi berbau hanyir. Yang merah berbau hanyir inilah yang dikira sebagai haid. Sementara yang hitam ni, walaupun hitam ni kategori lebih kuat daripada yang merah, tetap dia dihukumkan sebagai istihadah. Sebab apa? Bau dia tidak kuat. Dia tak ada bau. Jadi sebab itu saya kata, pelajaran kita ni, pelajaran yang mesti setiap perempuan ambil tahu betul-betul. Kalau tak, nanti kita ni banyak buat perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Pertama, kita tak belajar. Yang kedua, kita bila tak belajar, kita tak tahu kita ni haid ke istihadah ataupun macam mana. Jadi orang perempuan ni kadang-kadang kalau dia tak kena masalah tu, tak apa. Tapi kalau dia kena, kalau dia kena tu macam mana? Kalau tak kena sekalipun berlanjutan sampai ke lebih pada 15 hari 15 malam, barangkali perempuan-perempuan ni, contoh macam tadi, saya bagi contoh, pukul 9.30, tak sembahyang isyak lagi, tiba-tiba keluar darah. Maka isyak tu wajib qada tak? Wajib qada. Kan? Wajib qada. Tapi bila dah bersih esok, kita qada tak? Itu satu. Yang kedua, bila kita dah suci. Kita dah suci waktu asar. Kan? Waktu zuhur tu kita tengok ada lagi darah. Kemudian 5.30, tengok suci. Maka kita pun mandi. Baik. Persoalannya, apakah sembahyang yang perlu kita qada? Kalau kita ni, kita tahu dah. Ini semua orang yang berilmu, dia tahu dah. Kita kena qada sembahyang asar dan juga zuhur. Kan? Kita tahu dah. Tapi kalau orang tak belajar, dia kata, qada zuhur, qada asar je lah. Sebab waktu asar ni kan saya kering. Waktu zuhur tadi ada lagi. Tapi kalau mengikut syarak, 2 salat yang boleh kita himpun, maka salat itu wajib kita qada sekali. Kalau suci waktu asar, maka wajib dia qada juga waktu zuhur. Sebab apa? Zuhur dengan asar ni, zuhur kalau kita buat jamak kan, jamak ta'khir, macam mana kita niat untuk zuhur tu tadi? Kita niat tunai kan? Kita niat tunai. Kita tak kira qada tu, kita niat pun tunai. Sebab itu dia tetap dikira sebagai tunai. Gitu juga isyak dengan maghrib. Wajib kita qada maghrib tu juga. Tak boleh kita qada sesa je, tak boleh. Jadi itulah kadangnya menyebabkan kita ni banyak meninggalkan salat. Itu satu. Yang keduanya, contohnya kita period. Kita bagi date yang mudah. Katalah kita kena satu Ramadan, kita period sampai 5 Ramadan, sampai 6 Ramadan. Biasa 6 Ramadan lah, 6 hari kita period. Lepas tu 6, 7, 8, 9 suci kan? Kita suci. Maka kita 6 hari bulan tu, 6 Ramadan tu kita pun dah mandi, kita pun semayang, kita semayang tarawih, kita semayang lah, kita puasa, kita semayang, kita macam-macam ibadah.
6, 7, 8, 9, 10. Let's say 10. Tiba-tiba hari 10 hari bulan ke 11 hari bulan tubik lagi darah. Tubik lagi sampailah katalah sampai 15 hari. Dia bereceh lah dah tu kan. Dia kuning-kuning, dia keruh-keruh sampai hari yang ke-15 habis suci. Maka kita pun mandi. Maka kita pun kata, oh aku nak qada hak mana? Sekarang ni soalannya kita nak qada hak mana? Berapa hari sebenarnya kita ni kena qada semayang kita, kena qada puasa kita? Kalau kita dah belajar, kita akan kata hari 1 sampai 6. Lepas tu hari 11 sampai 15. Jadi berapa? 6 tambah 4. 10 hari je aku kena qada, kita kata kan. Yang sebenar-benarnya yang kita kena qada ialah 15 hari. 15 hari kena qada puasa kita. Sebab apa? Antara dua tu, dia break dua tu, kita panggil apa tu? Kita panggil naqaq. Kan? Makna naqaq ni, darah ni tak ada. Darah ni tak ada. Darah dia tak keluar kat panty pun tak ada. Makna bila kita masukkan kapas dalam faraj kita pun suci bersih juga. Tapi kalau sebab dia duduk antara dua tu, maka itu pun pendapat ulama yang kuat mengatakan itu adalah iddah haid. Maka haid yang kita, puasa yang kita kena ganti ialah 15 hari. Bukan hari yang kita tubik darah tu je. Ini antara perkara yang kita wajib tahu. Sebab itu walaupun sekarang ni kita dah umur 70. Contoh, buat benda nak belajar. Ustazah bawa tajuk benda hari ni. Bawa haid. Amba dah 70 dah. Dah ayah dengar lah. Mu je lah muda-muda. Hari tu tak pernah muda ke? Kita tak pernah muda, kita tak pernah tempuh ke dulu tu? Jadi kita bila umur kita dah 70, baru kita dapat ilmu tentang haid, tentang darah kita ni, tentang darah yang tabi'i pada diri seorang perempuan ni, baru kita boleh ingatlah balik dulu punya cerita kita. Kita hari tu macam mana ya? Tentu kita ingat-ingat lupa dah kan. Tapi dalam ingat-ingat lupa tu kita pasti yang kita hanya mengqada hari yang tubik darah saja. Kan? Ataupun kita pasti yang kita ni waktu kita beranak, anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, memang kita ni pantangnya sampai 44 hari. Walaupun sebenarnya darah kita telah kering pada 30 hari. Ataupun kita ni pantang sampai 60 hari, 60 malam. Sedangkan sebenarnya darah kita kering, bersih, suci dah pada waktu kita ni 45 hari. Jadi kita pasti yang tu, cuma kita tak dapat anggaran yang tepat. Maka dengan kita dapat ilmu ni pada hari ni, contohnya, maka dapatlah kita muhasabah diri kita. Yang pertamanya kita kena taubat pada Allah SWT. Taubat sebab apa? Taubat sebab kita ni jahil. Jahil tentang diri kita, tentang ilmu yang wajib kita tahu. Ya, wajib kita tahu. Jahil ni adalah satu, orang kata, penyakit besar. Sebab jahil lawan dia tahu. Tahu ni maknanya bila kita tahu sesuatu, sebab sah sesuatu ilmu itu, sesuatu amalan itu dengan kita tahu. Kita belajar, kita nak beramal tu mesti kita tahu. Barulah ilmu kita, amal kita tu diterima oleh Allah SWT. Macam kita nak sembahyang, wajib kita tahu syarat rukun sembahyang. Sebelum nak sembahyang, wajib kita tahu macam mana kita nak bersuci. Wajib kita tahu macam mana kita nak berwuduk. Jadi rentetan ataupun rantaian ilmu-ilmu itu wajib atas kita. Jadi kalau kita tak tahu, maka seluruh ibadah kita tu bukan ada kemungkinan akan ditolak oleh Allah SWT. Jadi samalah. Jadi tak timbullah kita kata kita ni kita dah tua dah. Bukan perentan dah nak belajar haid ni kan. Orang kualipih dipanggil perentan. Perentan ni sebenarnya cakap orang putih. Benda agak perentan. Perentan ni bukan prime time. Bukan waktu utama dah nak belajar ni, umur dah 70, haid tak ada, lama dah kita menopausnya. Ya, lama dah menopause. Tapi hak zaman kita berhaid, bernifas hari tu,
mesti kita recall balik, kita dengar, kita renung balik, kita kenang balik. Ada tak kita tinggal solat dengan sebab jahilnya kita tentang hukum hakam bab haid? Ada tak kita tinggal solat, puasa sebab jahilnya hukum hakam tentang nifas? Jadi sebab itu syukur pada anak-anak muda ya, yang masih muda lah, umur 20-an, umur belasan tahun, dia dah mengerti tentang haid. Dia dah tahu dah, oh ini sepanjang-panjang haid ni. Kemudian waktu suci pula. Sebab sini ditulis kan. Kita dah khabar dah, mana lebih pada 15 hari 15 malam tu, itu bahaya dah tu. Sekiranya darah tu berlanjutan, maka sebab itu kita kena tahu tadi warna-warna. Tak semestinya 15 hari tu adalah haid semua. Kecuali kalau memang betul-betul dia datang 15 hari. Betul-betul dia datang 15 hari, dia tak drag sampai 16. Maka seluruh tu, daripada hari pertama sampai ke 15 tu, semua tu tak kira warna darah dia kuning, hijau, merah semua, itu semua haid. Tapi kalau dia sampai ke 16, sampai ke 17, waktu tu dia mestilah macam ni, Masya Allah, Masya Allah. Aku rupanya beristihadah dah ni. Lepas tu kita tinggal tak solat tadi. Kita tak semayang 15 hari. Ya, memang kita tak semayang. Kenapa? Sebab kita menghukum pada yang zahir. Kita nampak keluar darah, maka apakah yang menyebabkan kita ni ditegah daripada mengerjakan solat dan juga puasa? Adanya manik. Maniknya apa? Maniknya ialah darah. Tapi rupanya lepas 15 hari baru kita tahu. Oh, darah yang tubik selama ini telah bercampur. Ada haid, ada istihadah. Ada haid, ada darah penyakit. Istihadah tu darah penyakit lah. Jadi sebab itulah guru-guru suruh kita catat warna darah, warna apa, bau darah tu busuk ke, busuk, memang busuk bau darah ni tak ada wanginya. Dia bila kita kata bau, selalu yang bila saya sebut pasal bau tu, dia orang akan respon gini. Mana nak tahu Afzan bau? Dok lah, mu bau. Bau dia kuat ke bau dia tak kuat? Gitu je nak ukurnya. Katalah waktu darah tu warna hitam, kita rasa okey. Bila waktu kalau warna merah, kita buka je penting, wah bau. Contoh, itu dia maksud. Jadi pada darah keluar warna merah, bau dia kuat. Itu je kita naknya. Bukanlah bau macam mana. Kuat dengan tak kuat. Tu je. Jadi yang pertama kita nak warna, kita nak dia punya bau dan kita nak dia punya tekstur, kelikatan dia. Dia cair ke dia pekat. 3 benda. Lepas tu kena buat catatan. Ya, kena buat catatan. Kalau ustazah dia memang minta, bukan saya ni. Saya tak reti. Saya tak reti nak solve benda tu. Saya lambat jumpa guru yang boleh solve bahagian tu. Yang saya ajar sebelum ni, yang tadi tu ilmu tu dah lama saya dapat. Untuk solvekan yang kata complicated tu, saya sedang belajar. Kena catat ke? Ya, kena catat. Susah lah macam tu. Kena buat akhirat susah selalu. Tu yang kita catat, kita 2 bulan lagi nak pergi mana? 2 bulan lagi nak pergi mana? Nak pergi Hak Nyai. Bukan main catat lagi perjalanan gitu gini. 5 bulan lagi nak pergi ke Switzerland. Catat macam-macam. Bukan main. Tapi bila berakhirat, nak suruh catat warna benda pun dia kata payah. Dah nak cium tu. Cium je lah. Apa salah? Cium je lah. Kan? Masya Allah. Jadi barulah asatizah dia boleh tolong kita. Kalau kita kata kita bagi keluar darah daripada 1 sampai 10. Lepas tu 11 sampai 17 sampai 18 darah lagi. Kalau bagi macam tu je punya maklumat, ustazah akan tolak aje. Bukan saya ya, ustazah akan tolak je. Sebab apa? Tak boleh nak disolvekan. Tak boleh diselesaikan. Jadi kita kena beri betul-betul, barulah ustazah akan sebenarnya darah awak daripada 1 hari bulan sampai 5 hari bulan saja haid. Ada pun daripada 6 sampai ke 16 hari bulan, contohnya lah, sampai ke 20 hari bulan ni, ini semua istihadah. Jadi kita ni, ilmu ni,
Nampak macam payah kan? Sebab nak sungguh-sungguh. Kita kena risau sebab apa? Bila kita tak semayang, kita kata macam mana ya nak khabar orang tinggalkan semayang? Payah nak rayak, tapi senang nak rayaknya macam mana je? Senang nak rayaknya tinggal semayang. Makna maksiat pada Allah, engkar pada Allah Ta'ala, aqimis salah kata Allah Ta'ala, tapi kita tak salat dalam keadaan kita tidak ada masyaqqah ataupun tidak ada uzur yang disyarakkan, tidak ada uzur syar'i, maka jawapan dia neraka Allah. Neraka tu kan macam mana? Dalam neraka dia tidak ada selesa, tidak ada keselesaan. Dalam neraka maknanya semua sakit. Selesa, tak ada orang namanya aman ke, berhenti sekejap ke, okey ke, boleh dan tak ada. Semuanya azab. Jadi kita, kalau kita tengok, maknanya dalam suratul Mulk kan Allah Ta'ala sebut neraka tu sendiri takadu tamayyazu minal ghaidh. Neraka tu minta, mana lagi orang yang nak masuk ke dalam perut aku ni. Sampai gitu sekali. Jadi kita ni maknanya kita tak semayang tak jadi apa-apa. Kita ya Allah, tak semayang tak jadi apa-apa. Waktu tu saya cakap diri saya sendirilah. Wa'iyyazubillah. Maknanya kita bila kita bangun semayang, bila kita bangun subuh terlambat, apa perasaan kita? Goncang tak hati kita? Goncang tak? Allah Ta'ala buat sesekali kan. Bangun-bangun. Sekarang ni ialah 6 suku subuh. Bangun-bangun pukul 7. Subuh ada lagi? Ada pukul 7. Tapi ya Allah ya Tuhanku, malunya aku ya Allah, malunya aku. Malu kat siapa? Malu kat Allah SWT. Bergoncang tak hati kita? Bergoncang tak? Kalau steady je, Allah. Maknanya kita kena muhasabah diri kita. Buat apa tak takut pada Allah SWT? Orang kata dah tekih-tekih dah. Waktu dah nak habis sangat. Kalau misal kata kita terjaga, dah di luar waktu solat, maknanya kita telah meninggalkan solat. Lepas tu kita ni ada uzur syar'i ke? Sebenarnya malam tadi kita tengok TV sampai pukul 3 pagi. Atau kita melayar handphone kita sampai pukul 3 pagi. Lepas tu dimaafkan oleh Allah ke? Walaupun tak sedar sikit abuk. Waktu subuh tu tadi. Itu kita tanya diri sendirilah. Kalau tak berasa juga tu memang ya Allah. Memang kita kena renung diri kita sendiri. Jadi kita belajar haid tapi belajar tentang semayang juga. Sebab haid ni dia akan kaji. Dia akan tarik kita buat semayang, buat puasa, buat sebagainya. Ya. Jadi tu. Jadi kata sekurang-kurang masa orang okey. Jadi kalau orang haid ni 40 hari 40 malam. No. 60 hari 60 malam. Haid ni 15 hari 15 malam. Sekarang kita masuk nifas. Saya perhati buat nifas tu pergi ke situ tadi. Jadi kalau orang nifas pula, orang beranak pula, maka darah dia sekurang-kurangnya 1 lahzah. Tadi perempuan yang haid sekurang-kurangnya sehari semalam. Ataupun 24 jam. Kita dah cerita dah macam mana nak dapat 24 jam tu. Dan semaksimanya ialah 15 hari 15 malam. Adapun nifas, adapun orang yang beranak, darah hak mana yang dikira sebagai nifas? Darah yang selepas dia bersalin. Adapun darah yang bersama yang maknanya dia keluar tu anak dia basah. Basah dengan apa? Basah dengan darah. Itu dipanggil darah wiladah dan juga kata setengah ulama, itulah yang dipanggil satu lahzah darah nifas. Maknanya kalau keluar tu dia beranak dan keadaan dia basah, maka perempuan tadi dipanggil perempuan yang ada nifas. Sekiranya dia beranak dengan keadaan dia kering, lepas tu kering tu sehingga 15 hari 15 malam, dia kering, dia tak ada keluar darah sikit pun. Selama mana? 15 hari. 15 hari dia tak ada darah. Lepas tu hari ke-16 barulah tubik darah, maka perempuan ni tadi tidaklah dipanggil perempuan yang bernifas. Tak ada nifas bagi dia. Jadi apa efeknya? Efeknya ialah kalau darah dia punya pantang tu,
Kalau keluar darah selepas hari yang ke-15 tu, hari yang ke-16 ke keluar, hari yang ke-20 tu keluar. Hari ni tadi, yang daripada hari pertama tadi, dia wajib solat tak? Wajib solat. Ada ke kita pernah jumpa? Jarang. Tapi ada. Ada. Siapa dia? Siti Fatimah. Fatimah Az-Zahra bintun Rasulullah. Orang-orang biasa lain ada juga. Wallahu alam. Kalau siapa tahu ada tu adalah. Tapi jarang. Tapi Fatimah Az-Zahra diceritakan dia beranak dalam keadaan waktu tu masih baru nak masuk Isyak. Kemudian dia beranak, lepas tu terus dia mandi. Mandi apa? Mandi wiladah. Jadi kita kan ada perkara-perkara yang menyebabkan kita wajib mandi. Antaranya mandi wiladah. Kalau kita ni orang biasa ni, normally kita tak perlulah lepas kita beranak tu kita mandi untuk mandi apa? Mandi wiladah. Tak perlulah. Sebab apa? Sebab kita bernifas. Buat apa gunanya kita mengangkat hadas besar sedangkan kita masih berhadas besar? Dah tu bila nak mandi wiladah? Esok-esok lah. Esok-esok tu bila? Bila kering nifas kita. Hari yang keberapa? Tak kira lah hari yang keberapa. Kita pun mengangkat hadas, mandi tu mengangkat hadas besar. Cukuplah kita niat kita mengangkat hadas besar. Dalam hati ni kita qasad lah. Kita wiladahnya, kita ni kering nifas. Gitu. Jadi bagi perempuan ni tadi, kalau 15 hari dia tak datang darah apa-apa, hari yang ke-16 baru tubik darah, maka darah dah dia kena semayang tak? Dia tak boleh semayang lah. Sebab apa? Sebab darah tu akan dikira sebagai darah haid. Maka bila darah haid, maka tempoh dia hanyalah 15 hari je. Kan? Sebab kita tahu dah kalau haid tu, maksima haid ialah 15 hari 15 malam. Maka yang dia tak boleh semayang hanya 15 hari. Kalau dia datang lagi hari ke-16, 17, 18, itu bukan haid lah dah. Itu kita nak kena belajar. Hak tu kita akan belajar kemudian. Nanti saya pandai sikit lagi, saya akan ajar. InsyaAllah. Saya sekarang tengah belajar dengan Ustazah Sakinah, Auni Sakinah. Jadi saya jemput semua sahabat-sahabat, kawan-kawan untuk bersama kami dalam kelas fiqh darah pada tiap-tiap malam Isnin pukul 9 suku malam. Nanti boleh dapatkan link. Kan siapa nak tu, saya boleh bagi je lah. Cuma kelas tu kelas, minta maaf nak katalah, kita invite guru kan. So kita bayar. Tapi bayar tak mahal, RM20 je sebulan. RM20 sebulan, 4 kali belajar. Supaya kita betul-betul kita masak tentang darah yang kita sedang hadapi. Okey. Kata pengarang kitab kita 60 hari 60 malam ya untuk nifas tadi. Jadi 60 hari 60 malam. Maknanya kalau dia on and off tu selama 60 hari 60 malam tu kira darah nifas tu. Jangan sampai dia ada break sampai 15 hari. Dia tak boleh break 15 hari. Katalah dia daripada hari pertama dia ada darah sampai 40. Contoh ya. Lepas tu dia pun bersih. Kemudian dia kering. Kering tu selama mana? Katalah kering tu 5 hari. Kemudian datang pula. Maka darah yang datang pula selepas 5 hari dia dia berhenti darah tu tetap dikira sebagai darah nifas. Tetapi sekiranya dia kering tu 15 hari. 40 hari dia ada darah, lepas tu 40 hari campur 15. 55 hari. Maknanya hari yang 56 baru tubik pula darah. Maka itu tidak dipanggil darah nifas lagi dah. Kenapa? Sebab dia dah break, sebab dia dah berhenti 15 hari, 15 malam. Ya. Boleh kena faham lah tu. Kaedah-kaedah dia tu. Mudahnya kalau pada anak kita 3-40 tahun tu suruh dia belajar. Kata mama tak reti dah, tak faham Ustazah kabur benda. Dia bukan sebab tak faham, sebab kita ni daya ingatan kita dah lemah. Tak boleh tangkap dah benda cikgu kabur. Kan? Saya bukan kabur ke perempuan, saya sendiri sebenarnya. Kalau belajar tu payah je nak tangkap. Lepas tu yang boleh cakap ni, ini ilmu lama-lama, zaman muda-muda. Maknanya kita belajar tu zaman muda. Jadi benda tu orang kata macam kita mengukir, kan? Kita belajar waktu tua ni macam kita menulis di atas pasir. Kita nulis atas pasir. Mana kita nulis atas pasir? Datang air. Datang air, habis mana kita tulis. Kan?
tulislah saya, nama saya benda atau saya bahagia. Tiba bila datang air habis hilang tulisan kita, kan? Tapi kalau kita belajar pada waktu umur kita kecil, seperti kita mengukir di atas batu. Macam mana kita mengukir atas batu? Datanglah ombak ke, ribut ke, banjir 15 hari ke. Hilang tak benda tu? Tak hilang. Gitulah ibaratnya. Lepas tu tak payah belajar. Dok lah. Kena belajar. Belajar cukup lah. Sebab belajar ni, minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan hingga ke liang lahat. Biar kita belajar. Walaupun tak dapat. Walaupun tak dapat. Saya kalau belajar tak dapat ke benda. Saya tengok je ustazah tu. Mulut ustazah tu komak kamik. Saya pun dengar masuk telinga kanan. Tahan. Jangan keluar telinga kiri. Keluar juga. Tak apa. Tak apa. Sebab apa tak apa? Sebab Allah Ta'ala perintah kita supaya belajar. Utlubul ilm. Tuntutlah ilmu. Suruh tuntut ilmu. Tuntut ilmu. Apa yang Syirah tulis tadi. Suruh tuntut ilmu. Lepas tu faham tu siapa bagi? Sebab itu kita minta pada Allah, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berilah kami faham tentang urusan agama kami. Sebab itu Rasulullah kata, barang siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kebaikan pada dia, maka dia akan beri faham atas urusan agama. Allah Ta'ala beri kita faham tentang urusan agama kita. Macam mana bila kita belajar, kita faham je. Kadang tak faham pun tak apa, tapi kita faham. Faham apa? Faham berapa besarnya keutamaan orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu ni besar sangat. Besar sangat dia punya kemuliaannya. Bahkan kalau orang menuntut ilmu ni mati, kita pergi hadir hari kematian orang penuntut ilmu ni, maka kita ni, kita tak mati lagi. Kita ni yang akan diampunkan dosa. Nampak tak? Itu ditulis dalam kitab Aqidah Durus Samin. Orang penuntut ilmu tu mati. Maka kita pergi ziarah dia. Kita ni dapat pengampunan dosa daripada Allah SWT. Besarnya kelebihan orang yang menuntut ilmu. Sebab orang yang menuntut ilmu ni, barang siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, maka dia akan dimudahkan jalan untuk ke syurga. Mudah macam mana jalan nak pergi syurga? Orang menuntut ilmu, nampak miskin juga, nampak kata buruk juga. Gitulah. Ustazah yang pakai kancing buruk aja. Kan? Minta maaf lah saja, saya ada kancing buruk sebenarnya. Itu saya tamsil diri saya. Dok kaya-kaya pun nampak yang tu. Kan? Dok. Bila kita tempuh jalan berilmu ni, dimudahkan jalan kita pergi syurga tu macam mana? Bila kita dah tahu. Sedangkan kita tahu jalan pergi syurga tu, bila Allah Ta'ala buat syurga, bila Allah Ta'ala buat neraka, Allah Ta'ala suruh malaikat tengok. Wahai malaikat, pergi tengok jalan pergi syurga macam mana. Malaikat tengok, ya Allah, jalan pergi syurga. Lepas dia tengok syurga tu cantik, dia pun suruh tengok jalan pergi syurga. Kalau begini jalan nak pergi syurga, tak ada seorang pun hamba-Mu yang akan masuk syurga. Tengok jalan pergi neraka. Mula tengok neraka dulu, dahsyatnya neraka. Kalau umat hamba-Mu tengok, saya tak ada lah yang nak buat maksiat. Tengok jalan nak pergi neraka macam mana? Kata Allah Ta'ala ke malaikat. Maka malaikat pun tengok jalan nak pergi neraka. Ya Allah, kata malaikat. Kalau ginilah jalan nak pergi ke neraka ni, maka habislah hamba-Mu pergi neraka belaka. Maknanya jalan nak pergi neraka ni mudah. Sebab apa? Dia sesuai dengan hawa nafsu. Kan? Sesuai lah kan, bergaul bebas kita suka, kita piknik-piknik sampai lupa waktu semayang kita suka kan. Senanglah kita berjalan-jalan, makan minum, tak kira batas, kita suka kan. Nafsu kita, tidur manjang-manjang, suka puasa, bulan puasa, tapi tidur saja tu nafsu suka kan. Tapi kalau kita ni dapat ilmu, maka kita tu dimudahkan jalan pergi syurga sebab kita tahu. Oh macam ni. Buat benda ni begini, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Maka kita dah dapat mengenal pasti dah apa-apa masyarakat atau akabah yang menghalang kita daripada terjerumus ke tempat yang Allah Ta'ala murkai. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada ilmu. Sebab itu orang yang menuntut ilmu ni dimudahkan jalan dia nak pergi syurga. Sebab dia tahu pantang larang. Oh ni tak boleh buat, ni tak boleh buat. Aku kalau sedekah aku tak boleh ungkit-ungkit. Aku kalau sedekah aku tak boleh sebut-sebut. Aku kalau sedekah aku tak boleh menyakiti hati penerima sedekah. Kan? Maka dia tahu. Dengan apa? Dengan ilmu. Tapi kalau dia tidak belajar ilmu,
Maka bila sedekah, 2 tahun lagi diungkit. Ataupun bila dia sedekah, sambil-sambil sedekah, kalau tak jumpa, aku tak sah ya, mesti je nak duit. Beri RM10 tapi sebut perkataan yang menyakitkan dia. Maka sedekah dia tu tadi jadi sedekah tak? Tak jadi sedekah. Gitu maksud dia. Okey, baik. Jadi, ke situ pula ya. Nak beritahu apa? Nak beritahu pasal ilmu. Jadi sekurang-kurang masa nifas satu lahzah selama-lamanya 60 hari 60 malam. Ya. Baik. Sekurang-kurang masa orang mengandung 6 bulan. Jadi 6 bulan 2 saat. Oh, Masya Allah, dah pukul 10 ni. 6 bulan. Jadi sekala 6 bulan ikut perubatan ya, ikut perubatan. Sebenarnya bila anak ni, janin ni 6 bulan tu 24 minggu kan. 24 minggu ni barulah mata anak kita, mata bayi ni tadi dia dah terbelah. Dia terbelah. Mata kita ni sebenarnya tertutup rapat. Memang tertutup. Tapi kan dia ada kelopak tu sudah boleh terbuka. Dia boleh dah buka mata. Tangan ni, jari-jari kita ni sebelum 24 minggu tu dia rapat macam gini. Tapi bila 24 minggu tu dia sudah terbelah. Dia dah terbelah. Ada beberapa lagi perkara yang menyebabkan, maknanya kalau dia dilahirkan pada usia 24 minggu tu dengan berat yang sekian-sekian 500 gram misal kata, maka dia itu boleh diselamatkan mengikut kaedah perubatan moden lah. Jadi sebab itu sekurang-kurang mengandung tu kata dia ulama 6 bulan 2 saat. Dikira daripada masa bila? Daripada masa orang tu bersama selepas akad nikah. Dan sehabis-habis lama mengandung 4 tahun. Ini 4 tahun ni, ini saya baca je dalam kitab ni. Untuk makluman semua, wallahu alam, saya pun wallahu alam, yang kita baca dalam kitab-kitab, memanglah dia kata Imam Asy-Syafi'i lah. Imam Asy-Syafi'i ni mak dia mengandungkan dia 4 tahun. Lepas tu kita kata tak menasabah kan. Tak menasabah kalau ngikut perubatan moden begitu begini, plasentanya begitu begini. Itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak payahlah, waktu tak wajib lah kita tahu. Tak wajib kita i'tiqad, tak payahlah, tak apa. Nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Dia bukan perkara iman. Tak sama macam kita percaya kepada hari akhirat, walaupun kita tak nampak, syurga neraka tak nampak. Tapi kita dengar saja cerita daripada Rasulullah, kemudian cerita tu mutawatir. Tak ada orang kata kita tak ragu. Tapi kalau kita ragui benda tu, perkataan-perkataan Rasulullah, boleh jadi murtad, boleh jadi kafir. Ada pun benda-benda macam ni, katalah kita, ya ke mengandung sampai 4 tahun, kita kata gitu kan, dok rosak iman kita. Tapi kalau kita ragui, ya ke Nabi Isa tu bercakap lepas dia keluar daripada perut Siti Maryam, waktu rosak iman. Ada benda rosak, ada benda tak rosak. Manakala yang biasanya 9 bulan 10 hari. Biasanya kita ni bila 9 bulan 10 hari, mak ni kenalah dia melahirkan anak. Jadi sekarang ni saya pun tak tahulah. Kadang-kadang 38 minggu, kadang-kadangnya tengok. Kalau maknya ni kan ada diabetes sekarang, kena bersalin gitu. Ginilah wallahu alam. Tapi 9 bulan lah. Itulah masa mengandung. Maknanya paling awal 6 bulan, paling lama 4 tahun. Kebiasaannya 9 bulan 10 hari. Kalau 7 bulan 8 bulan, ia juga tempoh dia juga boleh belaka. Sekiranya Allah Taala izin hiduplah. Kalau Allah Taala izin tak hiduplah. Jadi serah pada Allah Taala belaka atas segala kehendak dia yang Allah Taala tentukan pada qadim lagi azali. Jadi saya rasa cukup untuk itu sampai pada sehabis lama orang mengandung 4 tahun, manakala yang biasanya 9 bulan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan pergi kepada tajuk haram atas yang berjunub. Perkara-perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Kepada orang yang berjanabah lah tu. Dan kita kena tahu ke? Kena tahulah, sebab tu benda yang ibadah. Takut kita buat benda yang tak boleh. Sebab kita ni ada peraturan hidup. Peraturan hidup kita ni bukan kita buat sesuka hati kita. Peraturan kita melalui Al-Quran dan juga sunnah
daripada perkataan-perkataan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Waktu kita punya peraturan hidup kita. Jadi untuk itu saya berhenti setakat ini. Saya minta maaf atas segala salah silap. Sebelum tu kita tengok kalau ada soalan pun. Dekat chat ada soalan Ustazah. Tak ada soalan kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Alhamdulillah. Okey, faham. Ada satu soalan Ustazah. Bukan darah haid ke Ustazah? Bukan 24 jam tu? Ya. Kalau bukan lagi 24 jam, tak, bukan dikira darah haid. Saya pun baru dengar tahun lepas. Betul, saya pun baru tahu semalam ni. Tak payah mandi untuk solat darah tadi. Darah apa Ustazah? Darah fasad. Darah tu kalau tak sampai 24 jam lagi, maka dipanggil darah tu darah fasad, darah penyakit, darah rosak. Maka kita boleh semayang je lah tanpa mandi. Walaupun dah 6 hari tapi tak cukup 24 jam. Lepas 24 jam tu Ustazah, kalau kejap ada darah, kejap tak ada, kita perlu mandilah ya bila tak ada darah. Yes. Lepas 24 jam tu, berlalu dah 24 jam darah tu, walaupun dah 6 hari, kita baru dapat 24 jam. Lepas tu kejapnya ada, kejap tak ada. Waktu tu dah start lah kita kena mandi. Saya ingat lagi guru saya kata, sabarlah orang perempuan, dekat situlah Allah Ta'ala nak beri. Sebab apa? Sebab kita pada waktu tu sedang mengamalkan yang wajib. Kita tak dah nak buat sunat-sunat tu. Sebab kira parut letih berulang ke bilik air, kejap nak mandi. Dah mandi rambut panjang kan? Kena mandi. Maghrib mandi, isyak mandi, subuh mandi, zuhur mandi. Kalau orang pejabat, ujian lah. Kalau macam mana nak mandi kat pejabat? Tak kira, kena mandi cukup lah. Kena cek balik solat dulu yang tinggal. Okey, naqa. Ni kita akan belajar ya, naqa, fatrah gitu. Kena belajar belaka. Kalau terjadi haid begitu pada bulan Ramadan, ilmu tak ada pada waktu dulu. Sekarang baru tahu macam mana nak kira hari yang sepatutnya kena qada tu. Qada je lah. Qada je sampai hati kita rasa puas. Kalau Ustaz Wan Junaidi, dia kata, qada lah sampai kita rasa puas hati kita. Rasa puas hati kita. Samping tu kita memang minta pada Allah Ta'ala kan. Sampai kita rasa puas, dah hati kita habis dah rasanya ni. Gitu. Tu kan rasa, ilmu rasa benda tu. Tak boleh nak cerita kot. Baru hanya saya istihadah bertemu haid baru ni 5 hari jadi kira haid. Yang 10 hari semua kena qada solat. Tengok Syirah. Dia dah jumpa dengan guru dia lah tu. 5 hari je kira haid. Lepas tu 10 hari semua kena. Padahal tu darah belaka tu. Darah belaka. Jadi macam mana kita nak tahu kita ada istihadah? Selepas berlalunya 15 hari. Lepas tu kita hari tu macam mana? Kita semayang dalam keadaan kita tak solat tu. Kita memang tak solat lah sebabnya kita tak tahu lagi kita ni istihadah ke tak. Bila dah berlalu 15 hari, dah sampai drag sampai 16, 17 baru kita Allahu Rabbi. Kita ni dah bercampur dah darah ni, darah haid dengan darah istihadah. Sebab itu kita perlu kepada bau, warna dan juga likatan tu ya. Ustazah, apa nama kitab yang boleh kita buat rujukan? Buat rujukan ni sebenarnya bab haid ni dia kena kita musyafahah, kena batalaki. Tak boleh kita baca saja, boleh juga tapi syaratnya kita dah belajar juga dengan ustazah. Kalau kita baca saja takut kita salah faham. Mesti kena berguru. Kitab tu okey baik. Kitab tu tapi basic lah. Basic ni dia mana-mana kitab macam tu je. Cuma kita tak faham nanti kalau kita tak ditunjuk ajar. Ni kitab. Ni Ustazah Sakinah. Siapa nak snap. Ni ada kat Shopee ya. Okey. Ni saya tak recommend lah. Kalau baca saja. Mesti berguru. Mesti berguru. Tak boleh. Banyak benda mesti berguru. Kita nak belajar rukun semayang ke, mesti berguru. Kalau tak, kita tak tahu. Macam mana nak kata kita tak tahu? Cuba beritahu tentang Tomak Ninah. Macam mana yang kita faham tentang Tomak Ninah kalau guru tak ajar? Tomak Ninah ialah berhenti seketika sekadar bacaan subhanallah. Kita ingatkan baca subhanallah. Kan? Jadi kalau guru ajar betul baru kita faham. Oh, itu nama Tomak Ninah. Kadang-kadang kita nak cerita tu tak reti. Tapi bila ditunjuk ajar oleh guru, kita faham. Masbuk, muafiq, semua kena belajar. Tak boleh melalui buku saja.
Baik, cukup setakat ni. Minta maaf dah melebihi masa dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serah pada Puan Masroha ya. Okey. Ya, Ustazah. Terima kasih Ustazah di atas perkongsian ilmu pada malam ini untuk kuliah isyak kita. Tentunya ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan perlu sentiasa belajar kan Ustazah? Walaupun dulu belajar, kena sentiasa belajar. Ulang kaji dan ulang kaji. InsyaAllah. Tadi ada yang tanya nak baca al-Mulk ke, rasanya baca sendiri kot Ustazah kan? Sian Ustazah dah malam dah. Boleh, tak apa. Boleh Ustazah? Saya boleh je. Okey. Saya boleh je. Kita baca al-Mulk dulu Ustazah. Baik. Kita baca al-Mulk dulu. Siapa nak ada hal, tak apa. Silalah. Silalah berundur. Siapa tak ada hal, memang pun kita baca al-Mulk kan malam-malam. Maka mari kita baca sama-sama supaya kita ni bila doa tu nanti kita dapat diaminkan oleh ramai orang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustazah banyak-banyak di atas perkongsian ilmu pada malam ini. Terima kasih juga kerana Ustazah sudi membaca ilmu untuk kami semua. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan Ustazah lagi pada minggu hadapan di waktu dan hari yang sama untuk meneruskan kuliah pengajian Fardu Ain kita. InsyaAllah semoga ilmu yang kita dapat, yang Ustazah kongsikan ini adalah ilmu yang bermanfaat dan barakah. InsyaAllah. Kita berjumpa lagi untuk semua jemaah pada kuliah subuh esok bersama dengan Ustaz Muhammad Zain bin Juno untuk bacaan Yasin, Tazkirah dan doa insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Terima kasih semua jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.